Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, bagi mereka yang tak dapat nak join bermasalah dengan Google Meet, okey, saya telah pun rekod ini so boleh lihat sampai habis. Okey, saya nak ajar balik apa yang saya tak dapat Google Meet pada hari itu, macam mana kita nak buat macam mana penyelesaian samaan serentak gitu. Okey, apa yang awak perlu ada adalah buku teks dan juga apa nama calculator. Okey. So, sebelum saya terangkan macam mana yang saya bagi awak latihan pada hari Isnin yang lepas, so kita ulang kaji balik sedikit. Iaitu tentang songsang. Pasal apa? Cara nak buat persamaan serentak menggunakan matriks ni, dia mesti kena tahu nak buat matriks songsang, iaitu yang kita belajar sebelum cuti raya dahulu. Okey. So saya harap semua dapat bersiap sedia ya. Bersiap sedia dengan apa nama kita punya buku teks pada muka surat 62. Okey, buku teks pada muka surat 62. So boleh nampak tak paparan saya pada hari ini pagi ini dengan Ain dan juga Balkis? Boleh. Boleh Okey. So, kita ulang kaji sedikit macam mana nak dapatkan atau macam mana kita nak kira dia punya songsang, matriks songsang. Okey, so matriks songsang macam mana kita nak kira. Contoh yang pertama adalah saya nak buat macam ini dulu. Okey, ni contoh soalan adalah yang kita dah buat iaitu soalan contoh je, soalan negatif 2, negatif 5, kemudian kita ada 2 dan juga 7. Saya padam dulu ni. Okay, ini soalan dia. Alright. So, saya letakkan ada 2 warna dekat situ. Yang pertama adalah warna biru. Okay, warna biru ingat tak apa kita nak kena buat? Tukar apa? Ingat lagi Balkis? Nak kena tukar apa? Kalau yang warna biru atau hijau ni, turquoise ni. Yang warna biru tukar tempat. Yang warna hitam tempat. tukar tanda. Tukar tanda. Bagus. So ingat lagi kan? So yang warna hitam ni kita akan tukar tanda. Okey, tanda tu bermaksud tanda positif dan juga tanda negatif. Okey, so bila dekat sini kita dah bolehlah cuba nak kira dia punya tu. Jalan step yang pertama adalah 1 per panjang tu kita darabkan ikut warna yang ada tu. Yang pertama adalah negatif 2, darabkan dengan 7, kita kurungkan dia. Okey, yang ini yang saya lihat ada beberapa orang yang dia tak buat kurungan ni. Okey, kurungan ni dia terlupa nak buat. So bila terlupa nak buat, bukan saya kata salah. Okey, dalam kata bila penulisan tanpa kurungan ini depan dan belakang ni tak jadi mampu. Negatif 14 tolak negatif 5 darabkan dengan 2 kita akan dapat negatif 10. So tekan lagi kalkulator, kita akan dapat 1 per negatif 4. Betul kan? So negatif 14 tambah negatif 14 tolak 10, kita akan dapat nanti negatif 4. Okey, siapa yang baru masuk tu?
Okey, Rashid. Alhamdulillah dapat masuk pun Rashid akhirnya. Okey, Rashid, sebelum saya terlupa, tolong Rashid tuliskan kehadiran awak dekat link, dekat ruangan chat. Okey, buka ruangan chat, kemudian tuliskan kehadiran awak. Dah Rashid Okey. So yang Rashid baru masuk, boleh nampak tak paparan saya tadi ni? Okey, saya sambung balik So, inilah step kita. Ini kita nak dapatkan dia punya penentu dulu untuk kita tahu benda ni ada ke tak ada dia punya songsang dia. Syarat dapat songsang apa dia? Yang bawah, nilai yang bawah ni. Yang bawah ni mesti ada nilai. Mesti ada nilai. Tak boleh kosong. Kalau kosong, maksudnya dia tidak ada songsang. Dia mesti ada nilai. Tak kisah apa-apa nilai, positif ke, negatif ke, perpuluhan ke, pecahan ke, yang penting mesti ada nilai. Okay? Jangan kosong. Kalau kosong, tak akan ada songsang. So, bila ada nilai, baru kita sambung kerja kita. Sambung macam mana? Yang kita buat sebelah sini pula. Macam mana yang Balqis sebut tadi, di mana ini dia, cerita dia. Alright? Yang warna biru atau warna hijau tu kita tukarkan tempat, yang warna hitam kita kena tukar tanda. So kita buat yang warna biru ni dulu. Okey, warna biru ni apa? Negatif 2 dan juga 7. Kita tukar tempat, 7 dekat bawah, negatif 2 dekat atas, maka dia akan jadi 7 dekat atas, negatif 2 dekat bawah. Bila tukar tempat dengan tanda-tanda sekali kita angkat. Okey, bila tukar tempat dengan tanda-tanda sekali kita angkat. Positif, negatif kita angkat sekali dengan tanda-tanda dia. Okey. Untuk yang warna hitam pula, kita kata apa? Tukar tanda. Bila tukar tanda, kita tukar dia punya positif dan juga negatif sahaja. Okey. Negatif 5 akan jadi positif 5. 2, positif 2 akan jadi negatif 2. Okey, dah siap ini, maka kita salin balik kat bawah sini. 7, 5, negatif 2, negatif 2. Okey, dan kemudian salin juga sampai ke bawah ni. 7, 5, negatif 2, negatif 2. Okey, kemudian apa nak kena buat? Okey, yang 1 per negatif 4 ni kita kena darab dalam. Kat 7, darab dengan 5, kita kena darabkan negatif 2, kita kena darabkan dengan negatif 2 sekali lagi. So, bila kita darabkan dia, jawapan akhir dia akan jadi 1 sahaja. Apa jawapan dia? Itu, bila 1 per negatif 4 darab dengan 7. Bantu saya dapat apa? 1 per negatif 4 darab dengan 7 dapat berapa jawapan dia? Yang ada kalkulator. Berapa dapat? Ada tak? Negatif 7/4. Negatif 7/4. Saya punya kalkulator lambat keluar. Sekali keluar banyak lah tu. So dapat negatif 7/4. Yang sini pula kita akan dapat apa? Negatif 5/4. Yang bawah dia kita akan dapat berapa? Negatif sorry. 1 per ABC negatif 4 darab dengan negatif 2. Jawapannya adalah negatif 1/2. Pun sini akan dapat jawapan sama lah kan? Negatif ke? Bukan positif ke tadi? Saya tengok balik jawapan. Alah, tertinggal negatif ni. Okey.
negatif 4 darab negatif 2. Jawapan dia positif sepatutnya. 1/2. So, mana pemadam saya? So, akan dapat 1/2. Okay. So, ini adalah jawapan songsang. Ini adalah jawapan untuk songsang tadi. Sampai sini boleh? Ini saya just ulang kaji balik apa yang kita belajar sebelum ni, masa dalam kelas. Ingat tak? Boleh? Okey. Boleh. Sekarang ni saya nak masuk apa yang saya bagi latihan hari tu, tapi saya tak sempat nak ajar Google Meet ni. Alright. So, kita tengok pada yang sekarang ni pula. Okey. Saya bagi contoh, ambil contoh yang ada adalah contoh 27, muka surat 62 tu. Contoh 27, muka surat 62. So, dia ada 3x tambah 4y. Tak nak lah, nanti ni nampak macam senang sangat, nanti awak susah pula. Saya padam balik, sorry. Clear frame. Saya ambil yang ada positif negatif, iaitu yang latihan kendiri 2.2G. Soalan mana ya yang ada positif negatif? Oh, okey. Soalan 1A. Di mana 1A dia kata apa? X tolak Y sama dengan 7. Okey, muka surat 63 2.2G tu. Dan X tambah 3Y sama juga dengan 5. Okey, latihan kena buat soalan nombor 3 kan? Okey, saya buat contoh soalan nombor 1. Okey, bila macam gini kita pindahkan di dalam bentuk persamaan serentak dulu. Okey, ini dalam bentuk soalan ni dia labelkan macam ini je. Kita tukarkan dia dalam bentuk persamaan serentak dulu, iaitu X tolak 7, saya salin balik sama dengan 7. Kemudian X tambah 3Y sama dengan 5. Soalan ni pernah tengok kan sebelum ni? Masa mendengar rendah, banyak soalan ni keluar betul. Tetapi ramai orang tinggalkan, termasuk awak. Betul tak? Betul tak? Kan? Soalan ni ada 4 markah. Tapi kenapa tak buat? Pasal Sarawak sebenarnya ajar benda yang menggunakan kaedah yang lain, bukan guna kaedah matris. Kaedah matris dia akan jadi lebih mudah, lebih senang. Okey? So, sebelum kita teruskan nak buat ini, nampak tak? Dekat depan ni tak ada nombor. Depan dia ni pun tak ada nombor. Depan dia tak ada nombor. Yang ada nombor cuma ni je, ada tambah 3. Okey? Kalau tak ada nombor, apa maksud dia? Kita kena letak apa? Tak satu. Letak 1. Pandai. So, sini ada 1, sini ada 1, sini ada 1. So, bila situ ada 1, automatically awak akan nampak dekat sini akan jadi negatif 1. Boleh kan? Dekat situ akan jadi negatif 1. So, bila dah ada nombor dekat sini, kita tukarkan dia ke dalam bentuk matriks. Macam mana kita bentuk matriks? Dia akan jadi 1, negatif 1, 1, 3. 3 tu positif kan? Okey. Kemudian, kita belajar matriks, ingat baca baris dulu, kemudian baru kita baca lajur. So, baca baris daripada kiri ke kanan. Betul? So, baca kiri ke kanan, huruf yang kita jumpa mula-mula adalah huruf X. Betul kan? First yang kita akan jumpa mula adalah huruf X. Lepas kita baca baris, kemudian kita akan terjemahkan ke dalam bentuk lajur. Lajur kita akan baca daripada bawah, daripada atas ke bawah. Kita jumpa huruf apa tadi? Huruf X dulu. Kemudian huruf Y. Letak sama dengan, apa nombor tinggal? Ada nombor 7 dengan 5. 7, 5. Sampai sini boleh? Ada apa masalah? Ini adalah step yang pertama. Bila awak buat macam ini je, awak dah dapat 1 markah. Kalau soalan SPM. Okay, awak macam ni je, awak dah dapat 1 markah. Sekejap, saya tengok dalam WhatsApp, takut ada yang tangkut lagi ke?
Okey. So saya teruskan So ini adalah bentuk matriksnya. So apa nak buat lepas tu? Kita akan buat sum X, Y sama dengan. Tengok. Awal-awal sama dengan dia ada 2. Ada atas, ada bawah. Bila dah dalam bentuk matriks sama dengan dah tinggal 1 sahaja. Okey, yang bawah pun ada 1 sahaja. Kita teruskan lagi. Okey. Yang dekat sini, Allah Akbar pula. Tadi kita dah belajarkan apa nama matriks songsang. Cara yang samalah. 1 darabkan dengan berapa? Cepat bantu saya. 1 darab berapa? Mula-mula. 3. 3. Kemudian kita kena buat operasi apa? Tambah, tolak, darab, bahagi? Tolak. Kemudian? Negatif 1 darab 1. Negatif 1 darabkan dengan 1. Okey. Kemudian kat sini buat apa? Nombor pertama apa dia? Tukar tempat. Jadi 3 dekat sini, bawah sini akan jadi 1. Okey, yang sini akan jadi apa? 1 negatif 1. Sini akan jadi 1, sini akan jadi Negatif 1. Negatif 1. Pasal apa? Dia akan jadi tukar tanda. Okey. Yang sini pula kita just tambah balik. Apa yang ada dekat atas tu just salin balik. Okey? Kita salin je balik. Nombor dia iaitu nombor 7, nombor 5. Boleh? Kan? Okey, dah ada macam gini. Okey, bila dah siap macam gini, kita selesaikan ni macam tadi. Akan dapat 1 per 1 darab 3 dapat 3. Kemudian ini akan jadi tolak. Negatif 1 darab 1 akan dapat negatif 1. Betul? Okey, yang sini. Pendaraban. Ingat lagi tak? 3 darab dengan 7. Okey. Kemudian tambah 1 darab 5. darabkan dengan 5. Buat di bawah pula. Negatif 1 darabkan dengan 7. Tambah 1 darabkan dengan 5. Ruangan dah tak cukup. Sempit. Saya pindah sebelah sini. Okay. So nanti kita akan dapat jawapan dia apa dia? 1 per dengan 3 tolak-tolak 1 dapat apa? 4. Betul tak? Kan? 3 darab 7 dapat 21. Tambah 1 darab 5 dapat 5. Yang bawah kita akan dapat negatif 7. Tambah 5 juga. Okey, selesaikan dia. Kita akan dapat 1 per 4. 21 tambah 5 kita akan dapat 26. Negatif 7 tambahkan dengan 5, kita akan dapat negatif 2. Ini pun kita dah buat tadi kan? So kita akan dapat jawapan akhir dia, darabkan dia. 1 per 4 ni, 1 per 4 darabkan dengan 26, darabkan dengan negatif 2. Bantu saya dapat berapa atas dia? 26 darabkan dengan 1 per 4 atau 1 per 4 darab dengan 26. So, 1 on dulu. On. 1 per dengan 4 darabkan dengan 26. Berapa dapat? 13 per 2. 13 per 2. Yang bawah tu kita akan dapat negatif 1 per 2.
Okey? Boleh? So sampai sini saya try lah. Tapi dia bukan selesai apa? Sikit lagi nak selesai. Kita kena bagi tahu. Dekat sini tengok saya bulatkan sikit. Atas X. Okey? Kemudian yang bawah dia tu Y. Maka kita kena tulislah jawapan dia. Saya nak tulis apa dia? Tulislah jawapan akhir. X berapa jawapan X? 13/2. Kemudian Y sama juga dengan jawapan dia apa dia? -1/2. Sampai sini boleh faham tak? Jelas tak? Jelas. Okey, alhamdulillah. Alright, perlu nak buat contoh lagi yang kedua ataupun dah cukup, dah okey? Rashid okey? Okey, tapi cuma yang kalau soalan tu dekat bahagian belakang tu je lah yang susah sikit. Dekat bahagian belakang tu memang dia dah mula soalan. Bila dia buat soalan-soalan tu sebenarnya dia dah bagi ikut ranking. Soalan 1 senang, 2 senang, 3 dah mula susah sikit. Last sikit dia akan jadi susah. Itu biasalah tu. Memang dah soalan ikut ranking. Balkis okey Balkis? Okey cikgu. Okey, alhamdulillah. Ain okey Ain? Okey. Perlukan saya contoh yang kedua ke? Boleh juga. Boleh Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua ni saya buat contoh muka surat 28, contoh muka surat 28 lah. Contoh muka surat 63, contoh 28. Contoh yang sama tu. Okey, muka surat 63, contoh 28 tu sendiri. Okey, di mana soalan dia, kalau kita lihat sama-sama, dia tulis X tolak 2Y sama dengan 1, kemudian 3X tolak 4Y sama juga dengan 4. Okey, so apa kita kena buat? Cari yang tak ada yang tak ada nombor dulu. Kita tambah nombor dia. So yang mana? Yang ini. Betul? Dia tak ada nombor. Tambahkan dia 1. Ada lagi tak? Sini ada -2. Sini ada 3. Yang ni ada -4. So bila semua dah ada nombor, kita barulah jadikan dia matriks. Masukkan 1, -2, 3, -4. Kita kurungkan dia. Okey? X baru Y. Maka atas X, bawah Y. Sama dengan 1, 4. Ingat yang belakang ni pun kena ada kurungkan. Pasal saya tengok ada beberapa orang kawan awak, dia terlupa nak kurungkan yang belakang ni. Okey, bila matriks mesti semua kena ada kurungan. Okey, bila dah ada macam gini, apa kita kena buat? Iaitu buat jadi X, Y sama dengan yang kita kira tu. Nak buat songsang dia 1 per. Okey. Kena buat apa? Kurungkan dulu. Apakah kita kena buat ni? Nombor apa ni? Okey, kalau tengok buku teks kan dah ada kan? 1 darabkan dengan -4. Kemudian kita tambah ke tolak? Tolak. Bila songsang kita kena tolak. So tolak berapa? Apa nombor kemudian? Nombor apa lepas tu? -2. -2 darabkan dengan 3. Okey? Kemudian kita buka kurungan, nak kena buat apa? Yang tukar tempat dengan tukar tanda. Okey? Saya bulatkan yang warna hijau ni. So warna hijau nak kena buat apa? Tukar apa? Nak kena tukar apa tu? Tukar tempat. So bila tukar tempat, apa akan terjadi? Dekat atas akan jadi nombor apa? -4. -4. Okey? Bila yang bawah akan naik atas, yang atas akan turun bawah jadi 1. Okey, kemudian yang ini pula nombor dia -2 dengan 3. Apa akan jadi? Dia akan jadi tukar apa?
Tukar tanda. Tukar tanda. So, negatif 2 akan jadi 2. 2 Positif 2. saja. Kalau 3 akan jadi Negatif 3. negatif 3. Sampai sini je ke? Sampai sini ke je ke? Atau ada lagi? Ada. Ada. Apa nak kena buat lagi? Apa nak buat ni? Kat belakang nak tulis apa? 1 dengan 4. Yes, 1 dengan 4 jangan lupa kurungan dia. Bila awak dapat bentuk macam gini, sebenarnya awak dah dapat dah 1 markah kalau SPM. Okey, buat je macam gini. Sorry, buat macam gini dah cukup 1 markah. Ni dapat lagi markah lagi 1. Pak, senang dapat markah kan? Ni dapat 1 markah. Awak tinggal keluarkan kurung-kurungannya dapat 1 markah. Awak bentuk macam gini je dah dapat lagi 1 markah. Okey? Markah yang berikutnya apabila kita dapat jawapan akhir. Macam dapat jawapan akhir, itu kenalah kita kena kira. Okey? Kita kenalah kira. Sebenarnya ada jalan kerja nak kira tu, tapi menggunakan kalkulator. Sangat-sangat simple menggunakan kalkulator. Cuma saya tak boleh nak ajar ni, nanti jadi akan disusah, lagi complicated. InsyaAllah bila kita jumpa dalam kelas ni, saya akan gunakan kalkulator. Tapi kita selesaikan ini dulu. So kita akan dapat 1 per 1 darab negatif 4, kita akan dapat negatif 4. Tolak negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. Okey, selesaikan yang ini. Darabkan dia. Negatif 4 darabkan dengan berapa? Negatif 4 darab berapa ni? Ingat lagi tak? Pendarapan matriks. Baca. 1. Yes, darab dengan 1. Kemudian tambah 2 darab 4. 2 darabkan dengan 4. Okey, pada bawah pula. Negatif 3 darabkan dengan 1 tambah 1 darabkan dengan 4. Kita tutup kurungan dia. Selesaikan serentak terus. Bawah negatif 4 tolak 6. Kita akan dapat 1 per 2. Tekan kalkulator lah. Awak akan dapatlah 1 per 2. Yang atas ni pula negatif 4 darab 1. Kita akan dapat, tekan kalkulator terus lah. Negatif 4 darab 1 dapat negatif 4. Tambahkan 2 darab 4, 6. 6 tambah negatif 4, kita akan dapat 2. Ni tekan kalkulator je. Awak tekan kalkulator one shot, auto dapat jawapan 2 nanti ni. Okey, sama juga ni. Negatif 3 darab 1 tambah 1 darab 4. Awak tekan je kalkulator. Awak akan dapat jawapannya kalau saya tak salah kira 1 per 2. Okey. Sikit lagi nak dapat jawapan dia. Sama dengan yang ada ini. 1 per 2 ni. Sorry. 1 per 2 ini darabkan ke 2. Darabkan dia 1 per 2. So, 1 per 2 darab 2 dapat jawapannya adalah 1. 1 per 2 darab 1 per 2 akan dapat jawapannya adalah apa boleh dapat jawapan? 1 per 4. Sorry. Yang ini saya salah kira. Negatif 4 3 tambah je, 1. 4 tolak 3 dapat 1 jawapan dia. Jadi bukan 1 per 2. Ni jawapannya adalah 1. Betul kan? Ya. Saya salah kira. Ni 4 kali 2, 8. 8 tolak 4. Ini pun bukan jawapan dia. Ini jawapannya adalah 4. Okey. Apa kita? 1 per 2 darab dengan ni. 1 per 2 darab 4. Jawapan akhirnya kita akan dapat 2. 1 per 2 darab dengan 1. Kita akan dapat jawapannya adalah 1 per 2. Okey. Kita semak balik. Atas X. Jawapan atas 2. So, maka kita akan dapat X sama juga dengan 2. Tengok pula jawapan yang bawah. Bawah jawapan dia apa? Y. Maka jawapan bawah apa dia? 1 per 2. Y sama dengan 1 per 2. Boleh? Boleh tak? Lebih jelas? Okey, ini contoh 28.
Okey, boleh? Rashid, Balkis dan juga Ain. Ke ada tambah lagi orang yang lain masuk? Saya tak tengok tadi ni. Boleh. Alhamdulillah. Ada Nasuha. Sorry Nasuha, bawa perasaan Nasuha masuk. Nasuha, tolong masukkan link. Okey? Masuk tekan dekat ruangan chat tu Nasuha. Ada saya letak link untuk kehadiran pada hari ini. Okey? Bagi mereka-mereka yang tengok video ni juga nampak tak link tu, cuba type link tu dan isi kehadiran. Awak tak boleh nak klik pasal awak tengok video kan. Tengok, catat dekat kertas mana-mana, nanti type balik, isi kehadiran juga. Boleh yang tengok nanti ni, yang bukan berada dalam ni yang akan tengok lepas ni. Saya akan post video ni dalam grup tu nanti untuk mereka yang tak dapat join. Okay, so saya kembali balik kepada papan tadi. Boleh tak? Perlukan contoh lagi ataupun dah cukup? Okay, kalau okay, so yang mereka yang belum buat ataupun yang dah buat rasa dia salah, boleh cuba buat semula. Okay, apa soalan dia adalah iaitu latihan 2.2G nombor 3 muka surat 64. So boleh cuba buat. Okay, latihan 2.2G nombor 3 muka surat 64 iaitu soalan A sampai H. Alright? Ada apa-apa pertanyaan? Yang ada dekat sinilah. Ada apa-apa pertanyaan? Ini adalah contoh yang kedua tadi. Okay. Contoh yang pertama tadi. Contoh pertama ni macam tergabung sikit. Saya biasa ke contoh yang kedua ni teratur tersusun ni kan. Daripada atas sampailah ke bawah. Sampai dapat jawapan. Berbanding tadi terpusing-pusing kan. Okay. Tapi yang paling penting kita kena tahu ini dulu. Macam mana kita nak tahu, nak dapatkan dia punya songsangan dulu. Okay. Ini kita kena penting, kena tahu, kena kira. Yang penting kena ada kalkulator. Alright. So saya harap siapa nama tadi? Nasuha, Rashid, Balkis dah pun tulis kehadiran kita. Okay, saya nak semak. Dah tulis kat blok kehadiran. Okay, question kita tengok yang terkini. Ini bila punya ni? Dah ada dah. Oh salah, individual. Okay, so Rashid dah ada. Ain dah ada. Balkis dah ada. Nasuha belum lagi Nasuha. Okay, Nasuha belum lagi tulis kehadiran. Nasuha, kalau ada tolong respon. Klik dekat ini Saya tengah. Okay, Alhamdulillah. Okay. Ain dah, Nabila dah, Rashid dah. Oh, Razi pun dah ada masuk. Sorry, Razi. Assalamualaikum Razi. Okay, Razi tolong klik link kehadiran Razi. Saya send. Nampak tak tu Razi? Klik kehadiran untuk tulis kehadiran pada hari ini. So, saya ingatkan sekali siapa-siapa yang akan tengok video ni nanti, awak tak boleh nak klik lah kan? Awak kena copy atau kena tulis dekat sini. Okay? Awak tulis ni, tulis balik dia punya nama-nama ni, awak kena tulis dekat search. Nanti baru dia keluar link tu. Okay? Link ni tak tahan lama. Dia link ni sampai tengah malam ni je. Kemudian nanti dia tak boleh nak isi lagi dah. Alright? Okay, saya boleh semak balik. Saya harap Razi dengan Nasuha dah tulis. Ni belum masuk lagi. Baru 108. Sepatutnya dah 110.
Alright. So, untuk Ain, untuk Balkis, untuk Rashid, okay, saya rasa sampai sini saja. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, okay, kita jumpa lagi kelas berikutnya. InsyaAllah pada masa yang ada nanti kita jadual balik, okay? Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana dapat join pada hari ini. Untuk Nasuh dan Razi, isi kehadiran. Lepas tu baru kita keluar pada grup ni. Kalau ada apa nak tanya, saya tunggu kat dalam ni. Cikgu, yang E dengan G tu macam mana? Yang mana? Yang E dengan G. Yang E kan yang ada 2Y sama dengan 9 tolak 6X tu. Okey, kita tengok soalan dia dekat sini. Yang mana? Yang E. E. Okey, saya zoom sikit. Yang ni kan? So, E 4X tambah 3Y sama dengan 11. Okey, 2Y sama dengan 9 tolak 6X. Dia dah tergabung betul. Kita susunkan dia lah. Negatif 6X, kita kena pindah sebelah. Dia akan jadi apa? Bila pindah dia akan jadi positif. Dia akan jadi 6X tambah 2Y sama dengan 9. Kita kena pusing-pusingkan dia. Boleh? Bagis? Alright. Sebenarnya berapa? EG Okay. G kita ada P tambah 3Q sama dengan 4. Okay. Kemudian kita ada 3 tambah P per 2 sama dengan Q. So kita susunkan dia. Okay, kalau tadi kita susun X dengan Y, susun. Kalau kita P yang Q kita susun. So Q pindah sebelah akan dapat negatif Q. Nombor yang tak ada huruf ni kita pindah sebelah akan jadi negatif 3. P per 2 ni kita asingkan dia. Dia akan jadi apa? 1 per 2 P. So dia akan dapat nombor dia akan dapat jadi 1 per 2 lah. Jangan risau, dia je nombor perpuluhan ke, pecahan ke, nombor biasa ke, kita guna je. Boleh Balkis? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Sama juga dengan H nanti ni. Okey, kita ada M per 2 ni bermaksud 1 per 2 M. N per 4 ni, ada negatif depan kan, dia akan jadi negatif 1 per 4 N. Itu je. Alright, okey. Kalau ada pertanyaan, saya boleh jawab. Tak ada masalah. Yang tak ada huruf, pindahkan dia ke sebelah. Kumpulkan dia. Kemudian, kumpulkan dia ikut susunan dia. Kalau kita bermula dengan X dulu kemudian Y, buatlah X dua Y. Kalau kita mula P kemudian Q, buat P dan Q. Kalau nak terbalik Q bawa P pun terpulang. Pun boleh. Tapi yang lebih eloknya, kita ikut susunan abjad lah. A, B, C, D sampai huruf Z. Boleh Balkis Boleh. Alhamdulillah. Okay, ni latihan yang kena buat nanti. Buat dalam buku tulis, ambil gambar menegak, kemudian hantar dalam grup yang PDPR Mat 5F tu. Jangan personal, terus masuk dalam grup tu je. Boleh kita simak sama-sama dengan kawan-kawan. Kawan-kawan yang tak boleh buat pun boleh tengok rujuk pada awak punya nanti. Salah tak apa, jangan risau. Kita perbincangan. Okay? Okay, kita tengok. Razi, okay, dah cukup 110. Okay, ada Nasuha, kita ada Razi, Ramli. Alright. So, semua dah ada dekat sini. Kita jumpa lagi kelas berikutnya. Alright. Terima kasih kepada yang berdapat join pada pagi ini dalam Google Meet secara live. Assalamualaikum sekali lagi. Oh, Nasuha nak tanya apa Nasuha? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, yang ada nak tanya. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.